untuk kawan Ustaz. Okey, kejap Okey, terima kasih. Okey. Tips yang pertama, tulis satu. Tulis satu. Komen satu. Allahu Akbar. Alright. Yang pertama. Okey. Tips yang pertama. Mulakan yang sedikit tadarruj. Tadarruj bahasa Arab maksud dia apa? Berperingkat. Allah buruknya. Okey, tak apa. Okey, saya ulang Tadarruj ataupun mulakan sedikit berperingkat. Kalau orang tak faham, tak apa. Berperingkat. Okey, Ustaz tulis. Ustaz pun boleh tulis tadarruj. Kejap. Oh, whiteboard silau. Okey, tak apa Ustaz tulis. Tadarruj berperingkat. Berperingkat. So contohlah, kita anggaplah contoh kita ambil nama Alif Izzuddin. Contoh Alif Izzuddin, dia nak berubah daripada seorang yang kurang solat kepada seorang yang istiqamah solat. Walaupun Alif Izzuddin Ustaz tahu memang jenis solat tak tinggal. Tadi Ustaz tengok muka dia bercahaya. Kan? Okey, contoh Alif Izzuddin nak buat solat sunat. Contoh solat sunat lah. Jadi jangan terus lompat solat sunat yang susah. Mulakan dengan solat sunat yang ringan, yang mudah, yang tak menyebabkan kita terbeban. Ini tips nak istiqamah. Okey? Nak istiqamah kena mula berperingkat dan mula benda yang mudah untuk kita buat. Okey, baik. Solat sunat banyak, betul? Ada solat sunat tahajud, ada solat sunat witir, ada solat sunat qabliyah ba'diyah, ada solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, ada solat macam-macam. Okey, so cari solat sunat yang mudah dilakukan. Okey, contoh. Alif Izzuddin baru nak mula solat sunat, belajar solat sunat. So, apakah solat sunat yang Piyur Rahmat galakkan untuk dia buat? Saya cadangkan solat sunat qabliyah ba'diyah. Kenapa qabliyah ba'diyah? 2 rakaat sebelum ataupun 2 rakaat selepas solat. Apa? Alang-alang dia pergi solat, dia memang solat jaga waktu, memang solat 5 waktu dijaga. Dia alang-alang lepas solat sunat, contoh lepas solat Zuhur 4 rakaat, dia bangun, dia tambah lagi 2 rakaat. Kan tak susah. Tinggal tambah lagi 2 rakaat selepas solat fardu kita. Tapi kalau tiba-tiba dia daripada seorang yang belum pernah buat solat sunat, tiba-tiba dia lompat terus pergi solat tahajud, kan susah. Dia nak bangun tahajud, ya Allah, engkau tahulah, nak bangun tahajud bukan senang. Kan? Bergelut, duk bertumbuk dengan diri sendiri. Betul? So, mulakan dengan yang mudah, yang dekat, yang kita boleh accessible. Sebab tu macam tu juga kalau ada adik-adik kita yang free hair, contoh Ustaz tak nak judge siapa-siapa, sebab Ustaz ada banyak pengalaman yang mereka yang free hair tiba-tiba Masya Allah Tabarakallah dia pula yang pakai tutup aurat lebih sempurna daripada orang yang tak pakai tutup sempurna selama tapi pakai tudung. Pakai tudung belum tentu sempurna. Sebab kena ingat sebenarnya pakai tudung tak wajib. Ustaz, betul ke pakai tudung tak wajib Ustaz? Ya, pakai tudung tak wajib, yang wajib tutup aurat. Kalau korang tak nak pakai tudung, is okay. Contoh kat sini yang saya nampak perempuan siapa? Shikin Fadris contoh. Kesian kau kena petik. Okay. Contoh Shikin tak nak pakai tudung pergi sekolah. It's okay Shikin. It's okay. Engkau pergi sekolah Shikin, engkau pakai kotak. Pergi kedai Sengheng, pergi kedai mana-mana kedai elektronik, kau minta kotak peti ais tu. Masuk dalam peti ais tu, buat lubang, pergi sekolah. Okay, it's okay. Ataupun kau pakai telekung pergi sekolah, it's okay, insyaAllah. Kalau pakai telekung, kau keluar malam pula, nanti insyaAllah orang ingat mana hantu Kak Limah, insyaAllah. So tak ada masalah. Kita kena faham bahawa orang yang pakai tudung ni belum tentu sempurna. Jadi contohlah ada kawan kita kat sini, jangan tunjuk siapa-siapa, yang dia ni belum pakai tutup aurat dengan sempurna. Kita jangan expect, jangan harapkan dia terus pakai tudung labuh. Tahu tudung labuh? Tudung cendawan tu. Tudung cendawan. Saya sebenarnya suka tau tudung cendawan tu. Tahu tudung cendawan? Tudung yang kalau kamu tengok ada ustazah pakai, tudung cendawan, tudung labuh. Orang panggil tudung cendawan lah. Kan? Tudung cendawan, tudung bulat tu.
Saya suka tengok bila nampak dia kat jalan tu macam cendawan, comel je. Saya suka sangat orang pakai tudung cendawan tu. Tapi kan ada sekarang tudung macam-macam yang labuk, yang tutup belahan dada, yang shawl, lelet kan macam. Saya baru tahu rupanya tudung ni ada banyak jenis. Dia cerita sikit lah. Kan tahu tudung bawal. Tahu kenapa dia tudung bawal? Sebab bila dia cross tu macam ikan bawal punya ekor. Sebab tu panggil tudung bawal. Jadi kalau kau pakai tudung pendek, itu bukan bawal. Itu sardin. Jadi tudung bawal kena panjang. Okey? Atau ada tudung cendawan. Ada lagi tudung shawl. Kan? Tudung shawl tahu? Lilit paku. Okey, macam-macam tudung. Pakailah tudung apa pun adik-adik, yang penting tutup aurat. Apa kriteria tutup aurat? Yang tutup belahan dada kita. Jangan bagi nampak, minta maaf Ustaz kena bagi tahu, bagi nampak benjolan ataupun tak boleh nampak kita punya buah dada. Ustaz, macam mana Ustaz kalau saya jenis buah dada besar? Jadi minta maaf, jadi kadang-kadang walaupun pakai tudung tapi tetap nampak juga benjolan sikit. Itu tak apa, sebab kita dah berusaha semaksimum kita untuk tutup, tak masalah. Ini sekarang pakai tudung shawl tak masalah. Ada lagi satu. Lagi satu tu tudung shawl, tudung bawal. Ni tudung tsunami. Tahu tudung tsunami? Saya pun tak tahu tudung tsunami. Sampailah kakak saya kata, tudung tsunami ni tudung yang terus serkup, terus pasang. Orang panggil tudung instant sekarang. Dulu panggil tsunami sebab apa? Tiba-tiba contoh tsunami datang. Tsunami. Kau bayangkan kalau orang pakai tudung bawal. Sempat ke tsunami datang? Tsunami, dia ambil tudung, nak pakai bawal? Mana sempat, kau tak nampak orang pakai tudung bawal. Dia tiup-tiup. Dia tiup lagi dia punya awning tu. Lepas tu, tak cukup dengan tu. Kalau yang shawl lagi, tiba-tiba tsunami. Lari ambil tudung shawl, lilit, tiba-tiba tersangkut meninggal. Jadi tudung tsunami ni, tudung yang serkup, tudung yang jenis sarung je. Waktu lari, macam tu. So kakak saya kata tu tudung tsunami. Bila saya cek tudung instant. Pakailah tudung apa pun, yang penting tutup aurat. Tapi Ustaz, saya memang jenis tak pakai tudung Ustaz. Pergi sekolah pun pakai pinafore. Macam mana Ustaz, saya nak istiqamah jadi baik? So jangan terus lompat. Istiqamah itu berlaku bila kita buat sedikit, tapi kita buat dengan keadaan berterusan. Okey, so kalau adik-adik pinafore saya cadangkan, mulakan dengan biasakan buang pinafore dulu. Pakai pakai baju kurung dulu. Kemudian pelan-pelan mula pakai tudung yang pendek. Kalau ataupun biasa kat sekolah pakai tudung, kat luar tak pakai tudung, maka mulalah pakai turban. Walaupun turban tak aurat, nampak lagi leher, tapi sikit-sikit. Tapi sikit-sikit, jangan lama sangat. Ini turban setahun, mulalah sikit tukar pula pakai tudung, kita kata tudung yang macam-macam sekarang. Nialofa pun pakai nikab dah sekarang. Alah, ni nak bagi tahu sentap sikit Nialofa pun pakai nikab tau. Kau yang hodoh tu tak pakai apa-apa. Geram aku. Sentap apa? Cuba muhasabah sikit. Kadang-kadang memang kena bagi sentak-sentak macam ni. Baru kita rasa kita ni rasa kita ni hina. Okey, tak apa. Yang pertama, tudung berperingkat. Kalau setiap nak berubah atau apa-apa, cuba berperingkat. Contoh, Ustaz, saya nak baca Quran Ustaz. Jangan terus pergi, hari ni baca 5 buku surat. Jangan terus macam tu. Ketahuilah besok confirm kamu baca 1 buku surat. Dia tak konsisten. Mula dulu dengan baca insya-Allah. Hari ni kita akan baca 1 muka surat. Ataupun tak larat 1 muka surat, baca setengah muka surat. Hari-hari baca setengah muka surat. Cuba buat satu benda tu, tadarus tu, ada tak senggang waktu dia? Ada. 40 hari. Okey, ni senggang waktu dia. 40 hari. Okey, 40 hari. Kenapa 40 hari Ustaz? Sebab bila 40 hari, insya-Allah kita akan dapat momentum dan susah untuk terciduk. Susah nak tergelincir. Susah untuk tidak istiqamah. InsyaAllah. Kalau kita buat 40 hari. Contoh tadi macam tadi, mula baca Quran setengah muka surat selama 40 hari. Kira 40 hari, minta maaf Ustaz sebut, ada adik lelaki Ustaz kan yang suka, minta maaf suka onani. Ustaz sebut dalam kataan bahasa mudah untuk kamu faham. Minta maaf, kamu dewasa dah, yang suka melancap. Contoh. Adik-adik lelaki kalau suka sangat tangan tu memegang alat kemaluan dan mengeluarkan alat kemaluan dengan sengaja, ini benda yang Allah tak suka. So cuba buat 40 hari ni kamu jangan sentuh. Jangan sentuh. InsyaAllah kamu akan membiasakan diri kamu untuk dalam kebaikan. So buat 40 hari. Tadi macam tadi berperingkat. Contoh baca setengah muka surat 40 hari. 40 hari istiqamah. 40 hari. 1, 2, 3, 40. Masuk hari ke-41, mula balik countdown, satu hari pertama,
naik pula satu muka surat. So satu muka surat tu 40 hari. Nanti naik sikit-sikit. Macam adik tadilah yang tak pakai tudung mungkin, tak pakai tudung dekat luar sekolah. Kat luar sekolah mungkin dah boleh pakai turban, mungkin dah boleh pakai cap 40 hari perlahan-lahan. Lepas tu naik pula insya-Allah pakai tudung yang kita kata tudung yang simple, tudung yang nelofa tu yang serkup saja tu. And then pelan-pelan naik. Sampailah lepas dah tudung pun dah cantik, mula pakai stongan. Tahu stongan? Stokin tangan. Dia tak wajib tapi tambah kan. Sebab apa stokin tangan tu kadang-kadang orang pakai, yalah kadang-kadang kan kita angkat barang ternampak. Dia tak wajib. Mazhab Syafi'i tak wajib. Jadi apa? Kita pun pakai pelan-pelan. Lepas tu pakai stokin, mula longgarkan baju sedikit-sedikit 40 hari. Kalau boleh buat cepatkan. Kalau boleh lambatkan. Tapi saya buat 40 hari. Okey? So yang pertama tadarruj berperingkat, mulakan dengan sedikit boleh. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Ini semua ustaz akan fahamkan kamu dengan analogi. Boleh? Analogi. Sekarang pukul 10.19, ustaz tak nak lengahkan masa lagi dah. Udah jangan membawang kat ruangan chat tu. Okey, fokus ustaz. Okey, insya-Allah. Ustaz nak bagi analogi yang memahamkan nombor 2, 3, 4 insya-Allah. Okey, pertama. Ada seorang anak murid, ni cerita yang memahamkan kita bagaimana nak istiqamah. Ada seorang anak murid, adik-adik sekalian, dia ni suka pandang punggung perempuan. Okay, na'udzubillah min zalik lah. Suka pandang belakang perempuan. Ini cerita Ustaz frankly speaking sebab Ustaz tahu kamu dah dewasa. Kamu dah akil baligh, kamu ada perasaan pada wanita dan wanita juga ada perasaan pada lelaki. Dia mula rasa goyang antara satu sama lain. Itu biasa dik. Kalau ada budak lelaki kata Ustaz saya minat perempuan ni, Ustaz cakap alhamdulillah syukur kamu minat perempuan daripada kamu minat lelaki. Okey lah minat perempuan daripada minat lelaki. Alhamdulillah, cuma kena ingat ni mungkin tajuk lain kali lah. Lain kali tajuk dia apa? Cinta itu untuk diurus bukan dilupus. Okey, ulang Cinta itu untuk diurus bukan dilupus. Ada je orang-orang yang cinta dia masa zaman sekolah sampai ke jenjang kelamin, ada. Tapi ustaz tak galakkan kamu bercinta sebab cinta itu untuk diurus bukan dilupus. Tak ada buat tiba-tiba buang perasaan tu, tapi untuk diurus. Urus macam mana? Pengurusan cinta ni susah. Ramai orang yang konon-konon nak menguruskan cinta tapi sebenarnya bukan menguruskan tapi terjerobos ataupun hanyut dalam cinta. Sebab tu pengurusan cinta ni lain kali kita cerita. Okey? Jemput lain kali bayaran lain. Okey, gurau-gurau. Okay, cinta untuk diurus bukan dilupus. Okey? So patah balik cerita. Siapa ustaz? Yang bercinta sejak zaman sekolah tapi sampai alhamdulillah jaga batas, tidak hanyut dalam percintaan, cemerlang akademik dan akhirnya berkahwin ketika mereka habis belajar. Siapa ustaz? Cuba cerita. P. Hafiz lah. Besok minggu depan kau minta P. Hafiz cerita. Tapi kalau P. Hafiz tak nak cerita, pada muka lah. Tapi selain pada tu, Ustazah Siti Nubayyah. Datuk Dr. Ustazah Siti Nubayyah. Siapa lagi? Ustazah Wan Akasha. Mereka dua ni student union. Diorang ni adalah majlis perwakilan pelajar. Yang Ustazah Siti Nubayyah adalah muslimat, ketua muslimat. Ustaz Wan Akasha lelaki. Mereka ni ada perasaan satu sama lain. Tapi alhamdulillah mereka tak buat maksiat. Cinta tak salah adik-adik. Ini Ustaz nak ulang Islam tak mengharamkan cinta. Tapi Islam mengharamkan benda-benda yang kamu lakukan maksiat. La taqrabu zina, yang mendekati zina pada percintaan. Dalam cinta, minta maaf bila kamu bercinta, kadang-kadang kamu dating pegang tangan. Itu haram lah. Kalau bercinta kamu tak buat benda-benda begitu, tak salah. Yang lebih advance, minta maaf, na'udzubillah min zalik. Buat phone sex. Ustaz sebut terus terang. Sebab Ustaz tahu kamu dewasa. Calling tapi berkata-kata lucah. Sharing gambar-gambar yang mengaibkan. Ini semua. Hati-hati adik-adik perempuan. Ni Ustaz nak bagi tahu kamu, jangan percaya dengan lelaki. Jangan percaya dengan lelaki. Even though Ustaz P. Rahmat sini, jangan percaya. Sebab Ustaz pernah jumpa ramai. Ustaz suka tulis ramai pergi sekolah. Tapi sebab PKP ni sekolah tak boleh nak jumpa kita kita tak boleh pergi jumpa sekolah. Kadang-kadang lepas habis ceramah Ustaz akan buat sharing moment antara adik-adik perempuan. Kenapa adik perempuan Ustaz? Sebab lelaki ni, dia orang ni akan malu kalau kena tarbiyah, kena didik, kena sound dengan perempuan, dan percayalah dia tak akan buat lagi dah. Jadi selalu Ustaz bagi empowerment of woman. Wanita dia kena jadi seorang yang berharga. Percayalah adik-adik, Ustaz banyak jumpa dah kes, Ustaz tak nak detailkan satu-satu, di mana adik-adik perempuan yang terlalu percaya pada lelaki, share gambar dia yang tidak bertudung, dan lebih dahsyat lagi, share benda-benda yang kita sebut sebagai porno kepada lelaki itu, dan lelaki itu share kepada kawan-kawan dia. Dan once ingat dia Ustaz kata, once kamu dah upload, once kamu dah bagi pada orang lain, kamu tak akan boleh tarik balik. Sebab tu Ustaz pesan,
Siapa pun dia berjanji hidup semati dengan kamu. Dia anak ustaz mana pun. Kalau bukan anak ustaz, dia anak pengetua pun. Dia anak siapa pun, jangan percaya dengan dia. Hargai diri anda, sebab menghargai diri sendiri itu lebih besar, lebih penting. Jangan harap orang boleh menghargai anda sebelum anda menghargai diri sendiri. Ini serius, pesanan penaja. Faham? Okay, sambung kita. Tiba-tiba jadi serius sebab ustaz kesian tengok dekat laman web kadang-kadang kan. Ustaz duduk dekat dalam grup-grup. Ustaz suka, ustaz ada banyak nombor telefon. Ada grup tu ustaz saja masuk dalam grup-grup yang pelik-pelik. Tiba-tiba minta maaf ustaz sebut. Sharing video melakukan hubungan seks antara lelaki yang perempuan peringkat pelajar sekolah. Ustaz kata macam mana boleh ada video ni? Mesti sebab dia percaya pada lelaki tu, maka lelaki tu rakam. Jadi jaga diri kamu sebab kamu berhadapan dengan zaman yang begitu dahsyat. Yang dahulunya kalau orang dulu dia buat maksiat tapi maksiatnya tidak tersebar. Tapi sekarang orang buat maksiat dan dia bangga dengan maksiatnya dan dia post kat dalam media sosial. This is my boyfriend. Banyaklah kau hangguk. Okay, baik, sambung cerita. Okay. Apa tadi? Ada seorang lelaki yang suka pandang punggung perempuan. Dia ni orang baik tapi tak boleh tekap apa, mata dia ni suka sangat pandang punggung perempuan. Maka apa berlaku? Dia ni pun jumpa Tok Guru. Dia kata, Tok Guru, aku ni suka sangat pandang punggung perempuan. Boleh tak engkau ajarkan aku zikir? Engkau ajarkan aku karamah. Satu amalan yang karamah, yang kalau aku sebut contoh. Kalau aku sebut perkataan subhanallah wa bihamdi contoh. Tiba-tiba mata aku tertutup. Tiba-tiba aku pengsan ke? Sebab apa? Dia tak nak pandang punggung orang. Contoh. Dia nak bagi tu Tok Guru dia contoh bila dia jalan-jalan nampak punggung perempuan, dia rasa gairah, dia rasa nak kat perempuan tu sampai dia hilang hafalan, dia hilang apa semua, tiba-tiba dia baca subhanallah wa bihamdi. Dia jatuh tumbang macam tu. Dia nak amalan yang macam tu. Amalan yang karamah. Sekarang Ustaz Lang kata jangan minta karamah tapi minta istiqamah. Kan? Maka Tok Guru kata, oh kau nak amalan macam tu? Boleh. Aku bagi amalan macam tu. Sebenarnya Tok Guru dia tengah treat dia. Boleh, cuma engkau ambil cawan ni. Ini bukan cawan, ni botol. Bayangkan cawan. Bayangkan cawan. Kau ambil cawan ni. Cawan ni aku isi air. Diisi air. Tok Guru tu isi air. Air tu sampai dekat bibir cawan. Faham bibir cawan? Kan bibir cawan tu yang maksudnya nak terkeluar. Engkau bawa cawan yang penuh dengan air ni, kau ni pergi hujung kampung, lepas tu kau patah balik sampai dekat madrasah kita, dekat masjid kita ni. Kalau kau berjaya bawa air ni tapi tak tumpah lebih daripada suku. Maksudnya macam ni. Kan ni satu botol kan? Kau bawa air ni, jangan fikir botol tau. Cawan. Kalau botol senang, botol kecil mulut dia, kamu bawa tak insya-Allah tak tumpah. Tapi air tu, cawan tu, kalau penuh, boleh tumpah. Tapi jangan lebih suku. Tumpah. Maksudnya masih ada lagi 2/3 ataupun 3/4. 1/4 tumpah tak apa. Lebih 1/4 tumpah, kau kira gagal. Anak murid kata, senang. Walaupun cawan, tapi boleh tumpah. Belum habis lagi. Kalau kau tumpah setitik, engkau akan disebat sekali. Maka Tok Guru tu panggil anak murid dia yang badan katang, badan six pack, untuk follow budak ni. Kalau tumpah, terus sebat. Kalau satu titik, satu sebatan. Jadi anak murid ni, mesti tak nak tumpahkan air. Sebab apa? Kalau tumpah, kena sebat. Tapi boleh tumpah, jangan lebih suku. Faham? Okey, faham? Okey, baik, sambung cerita. Berlaku, dia pun bawa cawan dia ni, berjalan, perlahan-lahan, bawa sampai hujung kampung. Sampai hujung kampung dia U-turn, dia jalan perlahan, sampai kat madrasah. Kamu tahu berapa masa dia ambil? Daripada waktu Zuhur sampai Asar. Maksudnya lebih kurang dalam 3 jam. Penat. Dan Tok Guru, berjaya. Tok Guru kata, ada tumpah tak? Tak ada Tok Guru, tak ada. Tak ada tumpah? Tak ada. Kenapa tak nak tumpah kan? Kan saya kata boleh tumpah tapi jangan lebih suku. Buat apa Tok Guru kena tumpah, nanti kena sebat. Tok Guru kata, yelah, takut kena sebat betul-betul. Tok Guru, ajarlah aku karamah, ajarlah aku benda-benda amalan supaya aku kalau pandang perempuan tu aku boleh terpengsan ke apa ke. Okey. Tok Guru kata, sebelum aku ajar kau karamah tu, nak tanya kau satu benda ni. Apa Tok Guru? Tadi masa kau pergi hujung kampung, engkau lalu pasar tak? Lalu pasar. Kalau kita sekarang lalu mall tak? Mall. Lalu mall tak? Lalu Tok Guru, lalu pasar. Bukan kat mall biasa banyak perempuan cantik ke punya punggung, perempuan cantik punya badan belakang. Tok Guru, tak tengok ke? Tak tengok ke? Tok Guru kata tak tengok ke?
Allah melepas Tok Guru. Bukan tak tengok melepas. Tapi engkau ni tak pandang-pandang punggung perempuan tu sebab engkau tengah fokus dalam amal ibadat kau. Kau tengah fokus dalam aktiviti kau. Maka Tok Guru kata, engkau boleh istiqamah kalau engkau ada 3 perkara. Ni 2, 3, 4. Yang pertama, engkau fokus dan mengabdikan. Mengabdikan ni apa? Bagi jiwa. You give your soul. Kamu bagi all out. Kamu bagi all out dekat satu benda tu. Sehingga kan kamu tak pandang benda lain. Ustazah Siti Nurbayah, Ustaz Wan Akasha, Piyu Hafiz, Ustaz apa nama, bini Piyu Hafiz, saya lupa nama dia. Dia orang minat tak kat perempuan tu? Minat tak dekat pasangan tu? Minat. Piyu Hafiz minat kat perempuan tu, tapi dia tahu perempuan tu sekarang walaupun dia minat, mungkin akan jadi distraction. Dia akan jadi benda yang buatkan dia tak dapat fokus. Jadi apa dia buat? Dia ketepikan dulu fokus dia tu dan dia fokus pada yang paling utama. Yang ni apa? Bawa balik segulung ijazah. Dan bila dia fokus, insya-Allah dia tak akan terjatuh. Dia tak akan lari daripada niat dan asal dia. Ustaz Wan Akasha dengan Ustazah Siti Nurbayah minat tak sama-sama minat, dan Ustaz Wan Akasha bagi tahu kepada Ustazah Siti Nurbayah ni pengurusan cinta. Marilah kita pergi menuntut ilmu. Dan insya-Allah jika engkau jodohku, selepas kita menuntut ilmu, kita akan bertemu kembali. Epic lah cerita dia. Kita pergi dulu menuntut ilmu. Nanti jika engkau adalah milikku, engkau adalah jodohku, kita akan bertemu kembali. Jika Allah mengizinkan, insya-Allah. Dia orang pun pergi belajar, kemudian mereka berhubung balik dan mereka bernikah. Piyu Hafiz dengan Ustazah ataupun zaujah dia lagilah, bini dia. Diorang dia panggil cinta yang terpisah oleh Laut Merah. Sebab seorang pergi mengaji Mesir, seorang pergi mengaji Madinah. Maka terpisah mereka dengan Laut Merah. Maka cinta mereka ni walaupun terpisah dengan Laut Merah, tetapi ia akan bertemu kembali jika Allah meredai. Okay? So, dapatkan kamu punya capaian dulu. Okay, so fokus benda kamu tu. Okay, so fokus buat amalan tu. Fokus. Kalau kamu nak buat baca Quran setengah muka surat sama 40 hari, fokus. Jangan pedulikan lain dulu. Fokus. Okay. Ustaz, macam mana nak fokus, Ustaz? Kalau kadang-kadang kita hilang fokus kita. Maka yang ketiga. Tok Guru kata, apa yang buat engkau rasa nak fokus sangat air tu? Kan boleh je tengah-tengah bawa air tu, lepas tu rehat kejap, tengok punggung orang. Apa tengah bawa air tu, rehat kejap, tengok sekeliling. Apa yang buat kau fokus sangat-sangat? Aku takut air itu tumpah. Yelah, kau takut air itu tumpah. Tapi kenapa kau takut air itu tumpah? Takut ada orang sebat aku. Kita kata orang bagi hukuman. So kata Tok Guru, yang ketiga, setiap kali engkau nak buat amalan dan kau rasa tak nak istiqamah, engkau tak nak rasa nak buat sesuatu, engkau rasa lemah, engkau rasa nak berbolak hati, engkau ingatlah ancaman plus balasan daripada Allah. Balasan daripada Allah. Bila kita tak nak solat, contoh, kita kena ingatkan diri kita, Allah hebat sangat ke aku ni sampai aku tak nak solat. Cuba cari dekat dalam YouTube, dekat Facebook, dekat Twitter, quote, tahu quote? Quote, quote, kata-kata yang buat kita tersentap, yang membuatkan kita insya-Allah rasa nak istiqamah. Tapi quote ni, saya ulang quote ni jangan sebut pada orang lain. Sebab takut kita menguris hati. Quote ni untuk diri kita, untuk bagi semangat pada diri kita. Betul, Ustaz setuju dengan Alis Kamarina Abdul Rahman, buat benda yang boleh buat jadikan denda untuk diri kita. Tapi denda untuk diri kita ni betul, tapi yang lebih tepat untuk ancaman dan balasan ni, kita mula faham bahawa kalau aku tak buat, aku tak istiqamah, nanti aku akan diazab oleh Allah. Kamu tahu kenal Muhammad Ali, peninju peninju dunia yang subhanallah orang paling kuat. Kalau Ustaz cadangkan kamu lepas ni buka YouTube cari temu ramah Muhammad Ali. Wah, memang legend. InsyaAllah kamu semua English bagus kan. Muhammad Ali pernah satu ketika dia ni nak berhenti isap rokok. Dan ada yang kata isap rokok dan main perempuan. Sebab dunia peninju ni banyak perempuan datang. Perempuan suka dengan laki yang gagah, laki yang ada duit, laki yang ada populariti. Muhammad Ali ada semua benda. Gagah, populariti, kaya. Maka Muhammad Ali, dia mula tinggalkan semua benda-benda yang kita kata mengarut. Tapi satu hari tu ada satu benda yang dia nak hilangkan penyakit dia, ini isap rokok. Dia adik lelaki jangan isap rokok lah.
Aduh, loser lah siapa isap rokok ni. Betul, loser. Kalau adik perempuan kau nampak kawan lelaki isap rokok, jangan rasa benda tu cool. Vape pun sama. Nak bagi tahu vape telah difatwakan haram, rokok juga haram. Habis Ustaz, kalau haram kenapa boleh jual? Sebab haram agama dengan haram undang-undang berbeza. Faham? Haram agama dengan haram undang-undang tu berbeza. Undang-undang mungkin membenarkan tapi agama tidak membenarkan. So vape haram. Ustaz, vape haram Bukan saya kata, tapi Majlis Fatwa Kebangsaan setelah dikonsultasi oleh 100 doktor perubatan. Engkau orang biologi pun gagal, sains pun gagal, ada hati nak berbincang pasal kesihatan. Mampu Okay? Oh, Ustaz, rokok memanglah busuk, vape tak busuk. Ini lagi bahaya. Benda tak busuk tapi ketagihan. Rokok busuk kena maki. Vape tak kena maki. Hisap-hisap, rosak jantung. Bahkan dalam kajian oleh jurnal daripada Britain, vape lebih merosakkan 6 kali ganda lebih banyak daripada rokok. Oh, macam tu Ustaz, saya isap rokok. Jangan isap dua-dua. Susah betul nak fahamkan. Dua-dua ni masalah. Maka Muhammad Ali orang paling gagah, dia nak berhenti isap rokok. Okey? Yang perempuan suka sangat. Betul Ustaz, setuju. Betul, bagus. Jangan bagi nampak isap rokok, isap vape ni benda yang cool. Sebab bila kita rasa benda tu cool, sebab tu kita buat maksiat. Okey, dah 10.34. Ustaz tak nak melanjutkan lagi. Walaupun Ustaz faham, ramai yang nak disambung lagi ceramah ni, tapi buat tenang. Okey. InsyaAllah jangan lebih-lebih sangat. Kita akan pergi yang keempat, ketiga. Baik. Siapa pun Muhammad Ali buat? Muhammad Ali dia nak berhenti isap rokok. Kamu tahu apa dia buat? Setiap kali dia nak berhenti isap rokok, setiap kali dia nak isap rokok, Ustaz kata ancaman plus balasan. Setiap kali nak isap rokok ataupun tiap kali nak buat dosa apa-apa, dia kata apa? Aku menyimpan dalam poketku ini mancis. Tiap kali aku nak isap rokok, tiap kali aku nak buat apa-apa dosa, aku akan keluarkan mancis tu, dan sebelum aku bakar rokok ataupun aku buat apa-apa dosa, aku akan bakar diriku. Dan ketika aku bakar diriku, aku akan cakap pada diri aku, wahai Muhammad Ali, kuat sangatkah kau untuk melakukan dosa di atas bumi Allah yang Maha Esa, sedangkan tahan api ini pun kau tidak mampu. Makanlah Muhammad Ali, isaplah Muhammad Ali, buatlah dosa wahai Muhammad Ali. Sesungguhnya tangan kau ini akan dibakar kelak dalam api neraka. Sentap. Sentap tak? Bila kita rasa sentap, ini benda-benda ancaman yang kita kena ada. So pergi kat Facebook, cari kat YouTube, dengar ceramah Ustaz tentang ancaman orang-orang yang buat dosa. Contoh adik-adik, contoh dalam bab solat. Kita lewatkan solat, Cari quote. Boleh tengok Facebook Ustaz, boleh tengok IG Ustaz, insya-Allah ada quote-quote yang menarik. Apa contohnya? Bila kita lewatkan solat, kita ambil quote Muhammad Salah, Mo Salah, Liverpool. Walaupun saya tak sokong Liverpool, tapi tak apalah, Muhammad Salah orang baik. Muhammad Salah ataupun Saleh. Mo Salah kata apa? Ketika dia nak lewatkan solat, dia akan fikir, dia kata apa? Berapa besarkah gaji kamu sehingga kamu berani untuk melewatkan solat pada Allah yang Maha Kaya. Dan bila-bila masa oleh Allah boleh membankruptkan diri kamu. Kena faham benda tu. Sebab tu seolah orang yang jaga solat awal waktu. Ada banyak-banyak quote yang Islamik, yang tak Islamik, yang buat kita insya-Allah rasa sentap. Contoh, kalau kita jenis pakai tudung kejap, tak pakai tudung kejap, ada quote. Ustaz selalu buat quote. Kalau adik-adik yang suka pakai tudung kejap, pakai tudung tak kejap ni kan, ada quote. Jenis pakai tudung kejap, tak pakai tudung kejap, pakai tudung kejap. Ingat masa masuk neraka sekejap, syurga sekejap. Sentap kan? Tapi jangan sebut pada orang. Kamu nampak je ni kawan kita ni pakai tudung kejap, keluar tak pakai tudung. Lepas tu kita kata, pakai tudung kejap, tak pakai tudung kejap. Ingat masuk neraka kejap, masuk syurga kejap. Jangan. Kau Ustaz kata quote ini untuk diri kita. Diri kita, bukan untuk orang lain. Cari quote tu untuk diri kita, muhasabah diri kita. Faham? Jangan tiba-tiba nanti sejak lagi semua orang kat sekolah nak main perli-perli. Ustaz tak suka main perli-perli. Nak nasihat-nasihat baik-baik, tak suka perli-perli. Ayat-ayat quote deep ni, quote Islamik yang buat kita berbekas ni untuk diri kita. Faham? Okay, so adik-adik carilah quote-quote. Apa quote yang kamu nak? Macam-macam. Ustaz macam-macam. Quote pasal malas berdoa. Quote pasal macam-macam, insya-Allah. Nanti DM lah IG Ustaz, minta Ustaz nak quote pasal ni, Ustaz nak quote pasal ni, Ustaz nak quote pasal couple. Contoh, pegang babi haram, takut, tapi pegang couple, pegang pasangan tak rasa haram. Ketahuilah bila kamu pegang pasangan yang belum haram bagi kamu itu, yang belum halal bagi kamu itu, seperti mana kamu memegang babi. Kalau kau tahu sentap tak sentap. Okey. Okey. So Quran malah baca. Kawan aja nak quote Quran malah baca. K-pop rajin tengok, K-drama rajin tengok, Quran malas tengok. Ingat K-pop, K-drama nak selamatkan kamu dalam kubur nanti. Kau deep kau.
Nip kau auto left. Deep kau K-pop, K-drama. Kau pun sama je yang lelaki ni. Jadi tengok apa? Tengok main Dota, FIFA 2011, 2012, 2014, 2020. Apa ingat semua benda tu boleh tolong kau dalam kubur? Sama je. Okey, baik. Dah cukup ustaz nak buat kod deep ni. Kau carilah nanti kod deep ni ataupun boleh DM ustaz bagi sikit ustaz kod deep kaitan dengan ini, kaitan dengan itu, insya-Allah ustaz cuba bantu. Baik, yang kedua ancaman dan balasan. Okey, plus. Perasan tak kau banyak sangat ancaman, banyak sangat balasan, kadang-kadang kita putus asa juga. Putus asa juga. Sikit-sikit cakap neraka, sikit-sikit cakap neraka, sikit-sikit cakap pasal kegagalan. Kau belajar malas, nanti kau hidup susah baru tahu, mak cakap. Kita kata, suka hati lah, susah pun susah lah. Ada tak? Tapi, anak murid tadi, dia bawa air, bila dia bawa air, tiba-tiba dia rasa lemah. Allah, nak putus asa lah, nak putus asa. Sebab apa? Takut kena sebat. Pada masa sama, takut putus asa. Tapi bila dibawa teruskan. Tok Guru kata, apa yang menyebabkan kau terus bergerak? Apa yang menyebabkan kau terus pergi ke tempat aku? Wahai guruku, aku terus pergi ke madrasah kau. Aku terus pergi ke menuju kau kerana aku tahu adanya harapan. So ancaman plus balasan. Yang keempat adalah adanya harapan. Adanya kasih sayang Tuhan. Kasih sayang Allah. Adik-adik yang Ustaz kasih dengan Allah. Sebab tu Ustaz tak suka kamu perli kawan kamu macam Ustaz kata tiba-tiba kamu nak kata kawan kamu sekian-sekian, tak boleh. Sebab kamu kena ingat adanya harapan bagi semua orang. Jangan pernah kita hari ni perli orang seolah-olah dia tak ada masa depan. Kena ingat ayat-ayat ni, kena ingat ayat ni. Jangan sangka pendosa tiada masa depan. Dan jangan sangka orang yang baik hari ni tiada masa silam. Ustaz ulang jangan sangka pendosa tiada masa depan dan jangan sangka orang yang baik pada hari ini tiada masa silam. Maka kita akan cuba sangka baik dengan Allah, kita akan cuba sangka baik dengan diri kita akan cuba sangka baik dengan orang sekeliling dan kita akan harap semua orang pergi syurga. Faham ni? Harapan. Adik-adik, ada seorang lelaki yang dia ni buat banyak dosa sebagai penutup. 99 dosa dia buat. 99 dosa ni dosa apa pula? Membunuh. Hadis sahih riwayat Muslim. Ustaz nak bacakan matan dia panjang. Lelaki ni, dia ni bunuh 99 orang. Dan dia rasa sangat berdosa. Yang berlaku, dia nak berhijrah. Dia nak berubah. Maka dia jumpa dengan seorang abid. Abid ni apa? Ahli ibadah. Daripada kawan-kawan kita ramai-ramai ni, bukan semuanya alim. Alim ni apa? Orang faham agama. Ada orang dia abid. Orang dia solat je tapi dia tak faham agama. Minta maaf sebab tu kadang-kadang kamu tengok ada JK masjid, ada orang-orang yang kita nampak selalu pergi masjid tapi mulut puaka. Selalu pergi masjid tapi dia tak pandai nak memahamkan orang tentang agama. Ini abid, orang tak faham agama. Dia pakai kopiah tapi tak faham agama. Na'udzubillah min zalik. Moga-moga kita jadi orang alim insya-Allah. Jangan pula kau jumpa ini abid, jangan. Kan Ustaz kata jangan tunjuk orang, tunjuk diri kita sendiri. Jadi 99 orang yang bunuh orang ni pergi jumpa abid. Dia kata apa? Wahai abid, aku ni bunuh 99 orang. Ada tak rahmat Allah? Ada tak kasih sayang Allah? Ada tak lagi keampunan Allah pada aku? Mampukah apa kata abid tadi? Tak ada. Kau ni ahli neraka. Maka dikeluarkanlah pedang dia bunuh abid tadi. Genap 100. Dia bunuh 100 orang. Maka dia pergi jumpa alim. Apa alim? Orang yang faham agama. Maka dia kata pada alim, wahai alim, aku dah melakukan dosa banyak. Wahai alim, adakah lagi banyak? Adakah ada tak lagi kasih sayang Allah, pengampunan Allah pada aku? Apa kata si alim? Ada keampunan Allah walaupun kau bawa dosa sebesar gunung, keampunan Allah 2 besar gunung. Kau bawa dosa sebesar bumi, Allah bawa akan keampunan sebesar langit. Bumi dengan langit mana besar? Langit lah. Langit kita lagi besar, angkasa kita lagi besar. Kasih sayang Allah begitu besar. Maka lelaki tadi insaf. Dan lelaki dia kata, wahai alim, aku nak berhijrah, apa aku patut buat? Apa kata alim tadi? Yang kelima, terakhir. Ubahlah. Waqi' ni bahasa Arab. Ubahlah suasana. Suasana. Nanti Ustaz tulis balik insya-Allah. Ubahlah suasana. Maksudnya apa? Kalau kita hari ni faham, kita berkawan dengan orang tu, menyebabkan kita, minta maaf sebut kita berkawan dengan orang tu menyebabkan kita selalu dapat akses pada video-video porno. Sekarang ubahlah kawan-kawan kita. Tak payah lagi kawan dengan dia. Kita tahu kalau kita berkawan dengan dia,
menyebabkan kita hari ni makin lalai, maka tinggalkanlah. Kalau kita tahu dengan adanya Netflix menyebabkan kita hari ni makin lalai sebab banyak tengok cerita-cerita yang bukan-bukan, uninstall that Netflix. Kalau disebabkan IG kita sekarang ni, walaupun mungkin 10,000, 20,000 follower, menyebabkan kita hari ni makin banyak lalai, makin banyak buat dosa, buang saja IG tu. Buat IG baru yang tukar environment. Tukar, ubah wakil, ubah suasana. Kamu tahu apa berlaku? Lelaki ni pun pergi hijrah. Dia tinggalkan dunia dia tinggalkan kita kata dunia pembunuhan dia, Assassin's Creed. Dia tinggalkan semua dunia dia tinggalkan semua dia punya masa silam, dia hijrah ke tempat lain yang orang tak tahu dia ni adalah bekas pembunuh, orang tak tahu dia akan mula balik kehidupan baru. Apa berlaku? Lelaki ni on the way nak pergi ke tempat hijrah yang baru. Dan tiba-tiba dia meninggal dunia. Ni hadis sahih. Ni cerita betul. Dia meninggal dunia. Bila dia meninggal dunia, on the way nak pergi tempat baru, turun dua malaikat. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Dua orang malaikat ni merebut. Ini ahli syurga. Seorang kata, tak, ni ahli neraka. Ni pembunuh ni, 99, 100 orang dia bunuh. Dia dah berhijrah. Tahu tak adik-adik macam mana nak ukur, nak tahu dia ni orang yang dah hijrah ataupun belum hijrah? Maka ketika tu diukur. Contoh, ini adalah tempat lama dia. Ini tempat lama dia. Ini tempat baru dia nak pergi hijrah. Ini dia. Dan bila dia pergi hijrah, dia duduk kat tengah-tengah macam ni. Mana nak tahu dia ni orang yang hijrah ataupun masih lagi orang yang sama? Maka diukurlah malaikat rahmat dan juga malaikat azab, mana lagi dekat, ke mana dekat. Dalam hadis riwayat kata apa? Dia sejengkal lebih dekat ke arah kebaikan, lebih dekat dengan tempat baru dia. Maka kerana sejengkal itu adik-adik, dia dapat husnul khatimah, dapat mati baik. Sejengkal. Kau bayangkan kalau dia lewat berhijrah, dia mungkin lewat 5 minit, lewat 1 minit, dia berada sejengkal dekat dengan tempat lama dia. Dia ahli neraka. Apa moral of the story? Ubah wakil sekarang dan jangan tangguh. 6. Jangan tangguh. Walaupun buat sikit-sikit. Oh, ustaz kata dia pakai pasal tudung. Insya-Allah besok aku mulalah pakai tudung walaupun tudung aku ni tak tutup aurat dah penuh lagi, masih lagi buka sikit-sikit. Tak apa. Ubah walau sikit. Aku tak solat 5 waktu sehari semalam. Aku biasa solat 1 waktu je sehari semalam. Ubah jadi 2. 3, walaupun sikit-sikit. Lama-lama jadi bukit. Sikit-sikit Allah tengok usaha kita. Dek, jangan tangguh. Ada satu ayat, Ustaz suka novel ni. Novel ni Ustaz tak baca. Tapi kakak Ustaz baca. Bila kakak Ustaz baca, dia suka baca bagi konklusi cerita novel tu. Ustaz tak suka baca novel. Tahu tak satu penulis nama dia Hashlovet. H-L-O-V-A-T. Siapa yang suka baca novel boleh cari Hashlovet. Tak, Ustaz tak pasti dia punya pronunciation macam mana. Hashlovet dia kata apa? There's a man. Bahasa Melayu lah. Ada seorang lelaki yang berniat untuk berubah pada pukul 12 malam. Tetapi dia mati pada pukul 11.30 malam. Atau pukul 11 malam. Dia nak berhijrah, dia nak berubah pada pukul 12 malam, tapi dia mati pada 11 malam ataupun 11.30 malam. Something like that. So apa maksud dia? Niat bagus, tapi usaha kita bagaimana? Jangan tangguh. So adik-adik jangan tangguh. InsyaAllah 5 benda ni, tadarruj berperingkat, kedua fokus, ketiga ancaman dan balasan, keempat harapan dan kasih sayang Allah, kelima ubah wakil, ubah suasana, dan keenam jangan tangguh. InsyaAllah kamu akan dapat istiqamah walaupun dalam apa bidang ataupun apa masalah sekalipun, insyaAllah. Okay, cukup sekadar itu. Minta maaf lebih masa 50 minit kat ni.